radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah keikhlasan itu? Apakah tanda keikhlasan itu? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kalimah itu mencegah dirinya daripada melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan adalah jelas bahawa apabila seseorang yang telah pun menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram dan yakin terhadap kalimah la ilaha illallah, maka tidak ragu-ragu lagi dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi sebaliknya, seorang yang masih tidak menjauhkan diri daripada melakukan perbuatan yang haram dengan berkat kalimah la ilaha illallah, setelah menerima siksa akibat amalan buruk yang dilakukan pada suatu masa, pasti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kecualilah dia seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat sehingga dia terkeluar daripada keimanan dan Islam. Itu adalah perkara yang lain. Semoga Allah SWT melindungi kita. Faqih Abu Laits Samarqandi radhiyallahu anhu menulis dan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin bahawa sangat penting bagi setiap orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan sebanyak-banyaknya dan selalu berdoa kepada Allah SWT supaya ditetapkan imannya dan sentiasa menghindarkan dirinya daripada segala dosa. Ini kerana ada setengah orang yang iman mereka tercabut apabila disebabkan kesan buruk daripada dosa-dosa yang dilakukannya. Akhirnya iman tercabut dan mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir. Adakah keadaan yang lebih malang daripada seseorang yang namanya tercatat dalam senarai orang-orang Islam sepanjang hayatnya, tetapi pada hari kiamat namanya tercatat dalam senarai orang-orang yang kafir? Ini adalah merupakan penyesalan yang amat dahsyat. Tidaklah menyedihkan sekiranya ada orang yang sentiasa berada di gereja ataupun di kuil, namanya termasuk dalam senarai orang kafir, tetapi yang menyedihkan ialah terhadap orang yang berada dalam masjid tapi dia digolongkan di kalangan kafir. Keadaan ini adalah disebabkan kerana banyak perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan yang haram dilakukan ketika bersunyian ataupun bersendirian. Terdapat ramai orang yang diamanahkan kepadanya harta benda orang lain, dan mereka memang menganggap harta itu sebagai harta orang, tetapi mereka menyedapkan hati mereka dengan alasan yang bahawa tidak menjadi kesalahan dipergunakan dahulu harta tersebut, dan kemudian boleh dikembalikan harta-harta tersebut pada bila-bila masa, ataupun boleh diminta supaya yang mempunyai harta itu menghalalkan harta tersebut. Malangnya perkara yang diharapkan itu tidak berlaku, tetapi maut telah datang terlebih dahulu. Terdapat ramai orang yang telah tertalak isteri dan mereka menyedari hal tersebut tetapi masih juga menidurinya. Namun dalam belum sempat mereka mendapat taufik untuk bertaubat, maut telah datang kepada mereka. Dalam keadaan demikian, akhirnya iman seseorang itu tercabut daripadanya. Ya Allah, ya Allahumma hafzah minhu, ya Allah peliharalah kami daripada keadaan di atas. Dalam kitab-kitab hadis terdapat satu kisah tentang seorang pemuda yang hampir meninggal dunia pada zaman Rasulullah SAW. Baginda dia beritahu bahawa dia tidak dapat mengucapkan kalimah. Lalu baginda SAW pergi mengunjunginya dan bertanya kepadanya, bagaimana keadaan engkau sekarang? Dia berkata, ya Rasulullah, aku berasa bahawa hatiku telah pun terkunci. Setelah diselidiki keadaan, didapati bahawa ibu pemuda itu sedang marah kepadanya kerana dia telah menyakiti hati ibunya. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun memanggil ibu pemuda itu dan bertanya kepadanya, jika seseorang menyalakan api yang besar dan hendak melemparkan anakmu ke dalam api itu, maka apakah engkau akan menolong anakmu? Jawabnya, ya Rasulullah, pasti aku akan menolongnya. Lantas baginda Rasulullah SAW bersabda, jika demikian maka hendaklah engkau memaafkan kesalahannya. Ibu itu pun memaafkan anaknya. Kemudian pemuda itu disuruh mengucap kalimah, lalu terus dia dapat mengucapkannya. Rasulullah SAW mengucapkan syukur kepada Allah SWT bahawa kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pemuda itu telah pun terselamat daripada api neraka. Ratusan peristiwa ini sering berlaku, tetapi kita masih tetap melakukan dosa-dosa sehingga kecelakaan daripada perbuatan itu merugikan kita di dunia dan juga di akhirat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahawa sekali Rasulullah SAW berkhutbah. Dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca kalimah la ilaha illallah tanpa mencampur adukkan, maka wajiblah syurga baginya. Hazrat Ali radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami apakah yang dimaksudkan dengan bercampur aduk itu. Baginda bersabda, cintakan dunia dan berusaha untuk mendapatkannya. Banyak orang yang berbicara seperti para nabi
tetapi amalannya seperti orang-orang yang sombong dan zalim. Jika seseorang yang mengucapkan kalimah ini dapat melibatkan dirinya dalam perbuatan-perbuatan seperti yang disebutkan di atas, maka wajiblah syurga baginya. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah melainkan dibukakan pintu-pintu langit sehingga kalimah itu terus menuju ke arasy selagi dia menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa-dosa besar. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keterangan, kelebihan kalimah ini adalah sangat besar dan penerimaan Allah SWT terhadap kalimah ini sangat tinggi sehingga kalimah ini terus menuju arasy. Juga telah diketahui bahawa jika kalimah ini diucapkan oleh orang yang melakukan dosa-dosa besar sekalipun, masih juga dia akan mendapat manfaat. Mula Ali Qari radhiyallahu anhu berkata bahawa syarat supaya mengelakkan diri daripada melakukan dosa-dosa besar adalah agar kalimah itu diterima dengan segera dan terbuka semua pintu-pintu langit. Sedangkan ucapan kalimah ini oleh seorang yang melakukan dosa-dosa besar pun diterima oleh Allah SWT dan akan diganjari. Dalam menerangkan maksud hadis ini, sesetengah ulama berkata bahawa selepas kematian orang yang sedemikian pintu-pintu langit akan dibuka bagi memuliakan rohnya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa ada dua kalimah yang salah satu daripada kalimah-kalimah itu tidak akan berhenti kecuali setelah sampai ke arasy, dan kalimah kedua akan memenuhi antara langit dan bumi dengan nur ataupun ganjaran pahala. Kalimah tersebut ialah la ilaha illallah dan Allahu akbar. Hazrat Ya'la Asy-Syaddad radhiyallahu anhu berkata, ayah saya Syaddad telah pun meriwayatkan satu peristiwa yang dibenarkan oleh Hazrat Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu. Katanya bahawa pernah sekali kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan tak semena-mena baginda bertanya, adakah terdapat orang asing ataupun orang kafir di kalangan kamu? Kami menyahut, tidak ada wahai Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami menutup pintu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, angkatlah tangan-tangan kamu dan ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kami pun mengangkat tangan-tangan kami seketika dan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah, wahai Allah, sesungguhnya engkau mengutuskan aku dengan kalimah ini. Engkau telah menjanjikan kepadaku syurga dengan kalimah ini, dan engkau tidaklah memungkiri janji. Seterusnya Rasulullah SAW bersabda, gembiralah kamu wahai Allah SWT gembiralah wahai kamu, kerana Allah SWT telah pun mengampuni kamu sekalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keterangan, kemungkinan besar baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya sama ada terdapat orang asing, orang kafir atau tidak yang menyuruh supaya pintu ditutup adalah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan berita gembira kepada mereka bahawa ada harapan pengampunan untuk mereka disebabkan mereka mengucapkan kalimah thayyibah, sedangkan harapan itu tiada pada orang yang bukan Islam. Ulama tasawuf mengambil hadis ini sebagai dalil bagi masyaikh yang menganjurkan zikir ini kepada jemaah muridnya. Oleh itu diterangkan kepada kitab Jami'ul Usul bahawa terbukti yang baginda sallallahu alaihi wasallam berhajat mengajarkan zikir kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam secara perseorangan dan juga secara beramai-ramai. Penulis kitab Jami'ul Usul telah mengutarakan hadis ini sebagai dalil harus berzikir secara beramai-ramai. Perintah menutupkan pintu ialah supaya peserta-peserta majlis dapat memberikan tumpuan sepenuhnya. Oleh sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya sama ada terdapat orang asing ataupun tidak di kalangan mereka. Dengan adanya orang asing, walaupun tidak akan mendatangkan gangguan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemungkinan besar akan mengganggu peserta-peserta majlis itu. Baik, wallahu a'lam. Tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan selawat.